بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur Allah masih memanjangkan usia kita, syukur Allah masih lanjutkan umur kita, syukur Allah bagi peluang kepada kita untuk kita boleh terus bernafas pada pagi ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, selamat menonton, selamat datang sekali lagi pada sahabat-sahabat. Dan seperti mana biasa, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan ziarah ke alam barzakh, satu kitab karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cerita berkenaan hadis-hadis berkaitan dan daripada petikan-petikan Al-Quran yang dimasukkan dalam kitab ini untuk menceritakan keadaan setelah berlaku kematian, keadaan penghidupan yang setelah kita berada dalam dunia, kita akan masuk satu kehidupan yang lain, iaitu kehidupan alam barzakh, kehidupan alam kubur. Dan ini yang dikarang, yang dimasukkan, dan penceritaan ini dimasukkan dalam buku ini, dalam kitab ini. Nanti adalah cerita-ceritanya lagi, tuan-tuan. Sekarang masih lagi di peringkat awal. Kita masih lagi dalam satu tajuk, iaitu berkenaan mereka yang mengingati akan kematian, mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, kita berhenti yang semalam last kita cerita berkenaan dengan dua hal memutuskan dari kenikmatan dunia, iaitu mati ketika berdiri di hadapan Allah. Apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kita nak pertontonkan, apa kita nak persembahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang penarik nikmat kelazatan hidup, tuan-tuan. Bila mana kita rasa happy sangat, tapi bila kita ingatkan kematian, kita akan slow down sedikit, supaya jangan terlampau gembira, jangan terlampau sedih. Biarlah had-had yang tertentu saja, ada tahap-tahapnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dengarlah, janganlah kalian melupakan bahagian ini dari kenikmatan duniawi. Dan mengenai ayat di atas, sebahagian dari mereka menyatakan ayat tersebut merupakan nasihat yang berkaitan kalimah sebelumnya, iaitu carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan ayat ni ayat panjang juga, tuan-tuan. Surah Al-Qasas ayat 77, cerita berkenaan, tuan-tuan, Allah SWT pesan kepada kita, janganlah kalian melupakan melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Maknanya Allah suruh balance, tuan-tuan. Allah cerita ni biar balance. Tetapi ayat yang sebelum tu iaitu cerita berkenaan dengan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yakni kebahagiaan negeri akhirat, tuan-tuan. Lebih lanjut mereka menyatakan dengan pengertian carilah syurga dari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dengan melakukan apa yang dapat menghantarmu kepadanya, dan jangan lupa bahawa kamu akan meninggalkan seluruh kekayaanmu kecuali bahagianmu sahaja, iaitu kain kafan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah penafsiran daripada ayat tersebut, yang mana Allah minta kepada kita supaya persiap sediakan diri kita untuk kita berada di alam sana. Kerana di alam sana juga, kalau kita persiapkan sekarang, kita ada bahagian di alam sana, iaitu di dalam syurga Allah nanti, tuan-tuan. Ada bahagian, ada tempat yang istimewa, ada tempat yang cukup bahagia, ada tempat yang cukup indah, ada tempat yang tempat seronok yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala
kepada kita. Tapi sebelum tu tuan-tuan, bagi yang tuan-tuan dan puan yang berpuasa, selamat berpuasa pada pagi ni. Mungkin tuan-tuan, dak Ustaz saya dah puasa tak? Mana tahu kalau tuan-tuan dan puan yang biasa puasa hari Isnin dan juga hari Khamis tuan-tuan. Ini hari Isnin, jadi selamat berpuasa bagi yang sedang berpuasa. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, kenapa puasa tuan-tuan? Kenapa nak buat puasa ni tadi? Untuk mencari redha Allah tuan-tuan. Tak kisahlah apa niat dia. Dia kata niat dia nak kuruskan badan ke, niat dia nak jaga perut, bagi perut rehat ke, apa-apa pun niat dia tuan-tuan, bila mana dia berpuasa tadi tuan-tuan, itu adalah antaranya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wajib tentu dia dah buat dah. Ini tuan-tuan, puan-puan, peringatan untuk diri saya dan kita semualah. Yang mana masih belum lagi ganti puasa, tahun lepas mungkin ada tertinggal ke apa ke tuan-tuan, biasa pergi kerja, duduk tempat kerja tak ada masalah, tak teringat. Ni boleh duduk di rumah asyik lalu tengok dapur tuan-tuan. Tak boleh tahan, gelora tadi tak boleh tahan. Tak cukup tahun lepas. Contoh tuan-tuan. Jadi pastikan dah ganti semula. Pastikan dah buat semula tuan-tuan. Supaya kita tak kena denda nanti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, apa-apa yang kita buat yang boleh kita bawa bekalan tadi, sama ada harta kita ke atau kekayaan kita ke, boleh bawa tuan-tuan. Boleh bawa harta ke alam sana. Boleh bawa segala benda kekayaan ke alam sana, tetapi bukan secara fizikalnya. Bukan bawa duitnya, bukan bawa keretanya, bukan bawa rumahnya, tidak tuan-tuan. Tetapi kita bawa amalan-amalan yang kita buat, iaitu kita kaya, kita banyak harta, alhamdulillah, Allah bagi kesenangan kepada kita di dunia. Tapi dalam masa yang sama dia bawakan bekalan untuk akhirat. Bekalan untuk akhirat dia simpan siap-siap, bukan dia simpan 20 juta nak bawa masuk duit yang berjuta-juta tadi dalam kubur. InsyaAllah malam kan ada orang gali. Bukan. Yang saya maksudkan di sini tuan-tuan, ialah dia belanjakan sebahagian harta ni tadi untuk bekalan di alam barzah. Dia belanjakan sebahagian hartanya, tak kisahlah dia belanjakan tu sebagai untuk bantu orang sekeliling dia, untuk bantu sebagai wakaf, untuk bersedekah, untuk infak dan pelbagai lagi. Makna dia menggunakan harta dia, dia membelanjakan kekayaan dia ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan asbab dia belanja ke jalan Allah tersebut, mudah-mudahan Allah buka ruang kepada dia, Allah bagi peluang kepada dia, dan Allah bagi keistimewaan kepada dia apabila dia menghembuskan nafas. Apabila Allah pisahkan ruh dengan jasad dia, nanti dia akan ditempatkan dalam kubur, jasad dalam kubur. Tetapi pada waktu itu kita dah mula dapat nikmat dalam kubur. Ketahuilah tuan-tuan, bila mana di dalam kubur kita dah mula dapat nikmat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, peluang untuk masuk ke syurga Allah sangat cerah. Tetapi di awal-awal lagi, bila mana dalam kubur kita duk kena balun dah tuan-tuan, dalam kubur kita duk kena hentam dah, dalam kubur kena seksa teruk dah tuan-tuan, kemungkinan besar untuk dapatkan syurga Allah sangat nipis tuan-tuan. Sangat nipis. Itu tuan-tuan. Jadi dia dah hin awal-awal. Allah dah hin awal-awal dah kepada kita tuan-tuan. Hang ni sebab hidup atas dunia tu lupa aku. Hang tak lupa daratan, hang lupa semua serbi. Hang tak ingat, hang tak mau semayang, hang tak mau puasa, hang tak mau buat semua serbi yang aku perintahkan, hang tak mau buat. Bila hang mati, aku balun. Hang duduk alam kubur, aku balun. Allah beritahu awal tuan-tuan. Allah balun tuan-tuan. Bukan lagi pukul tuan-tuan, balun tuan-tuan. Sebab malaikat punya kerja tu tuan-tuan. Itu malaikat punya kerja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang selalu melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yus, sihat nah. Buat kita sebagai insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu tanda awal. Tanda awal kita, sama ada kita akan mengecapi syurga ataupun sebaliknya. Di alam kubur kita dah tahu dah. Di alam barzah kita dah tahu dah waktu itu. Kalau kita banyak kena siksa, mana nipislah untuk kita berada dalam syurga.
Tetapi kalau waktu dalam kubur pun Allah dah tunjukkan kebesarannya, tuan-tuan. Allah dah tunjukkan hamparan yang sangat luas, tanah yang sangat luas, rumah kita sangat luas, kubur kita sangat luas, hijau je rumput-rumput, tuan-tuan, seronok dalam tu. Jadi itu tanda awal. Tanda awal bila mana ada demikian berlaku, makna peluang untuk kita dapatkan syurga Allah sangat cerah. Sangat cerah. Bermula daripada alam barzakh lagi, tuan-tuan. Jadi macam mana untuk persiapkan diri? Adakah sewaktu masuk kubur, adakah nak bawa duit? Bawa duit masuk kubur sebagai untuk bayar pada malaikat. Jangan duk balon aku ni. Tak guna lagi, tuan-tuan. Banyak duit berapa banyak pun, tuan-tuan, juta ke bilion ke trilion ke, tuan-tuan, tak guna lagi bila mati, tuan-tuan. Yang yang boleh bantu kita, yang kita boleh bawa ke alam sana, tuan-tuan, iaitu amalan kita. Apa amalan-amalan kita yang dia buat? Amalan ni umum lah, tuan-tuan, umum, luas, sangat luas. Tuan-tuan boleh kecilkan dengan pelbagai keadaan, dengan pelbagai kaedah, keadaan kehidupan kita dengan kaedah yang kita nak buat. Paling mudah sedekah lah, tuan-tuan. Sedekah jariah. Bagi kita bahagiakan orang sekeliling kita, dekat yang kita dulu, tuan-tuan. Ini dalam Islam dia kira orang sekeliling dulu. Dia jangan duk kira orang jauh lagi. Tengok orang sekeliling dulu, tuan-tuan. Tengok yang dekat-dekat ni dulu. Bila mana yang dekat ni kita bahagiakan, tuan-tuan, insya-Allah barulah benda ni akan bahagia, akan berpanjang banyak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jalil, sana hujan Jalil lah. Saya di Batu Pahat ni, tuan-tuan, dah alhamdulillah beberapa hari dah tak hujan. Dah beberapa hari lepas dah berlaku kebakaran. Tak tahulah kebakaran belukar terbakar, tuan-tuan, atau kebun terbakar. Saya bangun pagi-pagi, tuan-tuan, tak boleh nak berjalan sangat dah. Pagi-pagi sebab asap terlampau banyak, tuan-tuan. Jadi kita hidu bawa asap. Jadi pagi tu saya tahu anak-anak semua main dalam. Semua main dalam, tak duduk luar pun. Biasa kita makan sarapan semua di luar, tuan-tuan. Saya suka dekat pos kereta tu, kita memang masak semua, saya suka masak di luar, saya tak masak dalam rumah, tuan-tuan. Jadi kita dah makan di luar semua, tapi asap banyak sangat. Saya kata masuk dalam. Semua makan di dalam. Dah siap semua, tuan-tuan. Masuk je, makan di dalam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah hujan rahmat, tuan-tuan. Hujan rahmat, segar pokok-pokok, mudah-mudahan, tuan-tuan, yang pokok dah layu tu akan subur semula. Saya keliling rumah saya ni tanam pokok. Jadi, tuan-tuan, setiap pagi habis saja siaran ni, sebelum saya buat apa-apa, saya akan pergi terekam ke pokok dulu, tuan-tuan. Siram pada siram sikit-sikit, tuan-tuan, bukan banyak mana pun, sikit-sikit, tuan-tuan. Siram dalam 2-3 kali angkut, habislah, tuan-tuan. Ya, sebab saya guna yang timer tu untuk fertigasi. Tapi yang lain-lain still masih ni. Pengunjung baru petang semalam, alhamdulillah dibasahi hujan. Tu di JB, Yus. Di JB mungkin hujan. Tapi kalau di Batu Pahat semalam tak hujan, tak hujan. Kalau hujan pun mungkinlah ada kawasan-kawasan yang hujan lalu saja. Dia hujan lalu saja, tuan-tuan, dia lalu saja kot. Tapi di kawasan saya tak ada. Di kawasan bandar tak ada. Saya duduk sebab kawasan dekat dengan bandar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita dia, tuan-tuan. Bawa bekalan. Kalau Allah bagi rezeki kita yang lebih, bahagiakan orang sekeliling kita. Bantu orang sekeliling kita dulu, tuan-tuan. Buat baik dengan orang sekeliling kita dulu. Allah akan kira juga, tuan-tuan. Kemudian selepas itu, tuan-tuan, barulah kita tengok orang yang jauh sedikit daripada yang hampir dengan kita, tuan-tuan. Bantu. Kalau tuan-tuan rasa ada lebih lagi, boleh bantu masjid, contoh. Boleh bantu sekolah-sekolah tahfiz, contoh. Tuan-tuan boleh wakafkan. Sama ada nak wakafkan tanah, nak wakafkan rumah. Kebetulan kita banyak rumah, ada satu rumah tak guna, tuan-tuan nak wakaf jadi sebagai rumah mengaji pun boleh, tuan-tuan. Jadi korang wakaf. Jadi tuan-tuan, ini yang menyebabkan kita pahala kita sentiasa mengalir. Pahala sentiasa mengalir ke dalam amalan kita. Dengan asbab kita banyak duit tadi, tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi, bagi yang beri salam. Dengan asbab kita banyak duit tadi, tuan-tuan,
kita gunakan harta kekayaan kita itu di jalan Allah. Bukan semua tak, tuan-tuan. Keluarga perlukan juga, bukan semua, tapi sebahagiannya, separuh daripadanya, suku daripadanya, tuan-tuan, belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana itulah bekalan kita. Kerana itulah yang kita nak bawa. Yang kita bawa, saya kata bawa duit masuk alam sana tadi, bukan bawa duit fizikal, tidak. Tetapi kita dah belanjakan sebelum kita mati. Sebab bila kita mati, orang lain susah nak buat untuk kita, tuan-tuan. Orang lain susah nak buat untuk kita. Saya dah saksikan ramai, tuan-tuan. Saya dah saksikan banyak sangat, tuan-tuan. Yang daripada yang orang yang banyak lah, tuan-tuan. Orang yang Allah Akbar, Allah beri kesenangan dia di dunia. Saya dah tengok, tuan-tuan. Kereta dia saja pun berpuluh-puluh beratus biji, tuan-tuan. Berpuluh-puluh biji. Dan harga kereta bukan harga kereta tempatan. Kebanyakan semua kereta import dah, parking je, tuan-tuan. Lamborghini parking, Ferrari parking, Porsche parking, tuan-tuan. Parking saja. Bentley berbiji-biji, tuan-tuan. Tesla, tuan-tuan. Tesla lah. Tesla, tuan-tuan. Tuan-tuan, parking saja, tuan-tuan. Beli tapi parking, buat jadi koleksi saja, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, sampai dia selalu pesan, Ustaz, boleh ke ni kalau macam ni kalau macam ni lah, dia kata, anak-anak boleh ke bantu saya? Saya kata tak. Mungkin akan bantu, tapi tidak seperti mana kita bantu diri kita sendiri. Anak-anak yang kita tinggalkan, isteri yang kita tinggalkan. Tetapi bila mana kita nak bersedekah, kemungkinan anak ataupun waris kita tidak akan buat seperti mana kita, tuan-tuan. Mungkin mereka akan habbud dunia, lebih cinta kepada dunia, lebih cinta kepada harta tu tadi, tuan-tuan. Mungkin sehari dua mereka ingat, lepas tu mereka akan lupa. Jadi jalan terbaik, saya kata, jalan terbaik, buat awal-awal. Buat awal-awal. Kalau memang ada rezekinya, dah ada niatnya, buat awal-awal. Lalu tuan-tuan, dia pun ada rezeki lebih, buat masjid sebuah. Buat masjid, tuan-tuan. Buat masjid, sediakan solat hafiz percuma. Semua atas nama dia sendiri, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, macam mana dia ada harta kekayaan, tapi dalam masa yang sama dia gunakan harta kekayaan tersebut untuk ke jalan Allah, untuk amal ibadah dia, tuan-tuan. Masjid dah buat susah nak untuh, tuan-tuan. Susah nak untuh masjid, kecuali nak untuk penambah baik, untuk ubah suai penambahbaikan. Masjid-masjid lama, masjid kampung, ada lah yang untuh-untuh macam masjid kampung saya dulu, tuan-tuan. Masjid kampung saya dulu asal sekerat papan, sekerat simen, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah dah dapat peruntukan, dah siap lah semua. Dah bertahun-tahun lah siap dah, tuan-tuan. Dapat yang baru, dia dirobohkan yang asal tadi, tuan-tuan. Di repair lah, tuan-tuan, repair. Yang still masih ada lagi sikit-sikit, tuan-tuan. Tapi ditambah baik, tuan-tuan, jadi lebih baik. Jadi itulah, tuan-tuan, yang kita boleh bawa sebagai bekalan. Itulah yang kita boleh bawa sebagai amalan kita bila mana kita berada di alam barzakh. Itu yang banyak boleh tolong kita. Selain amalan harian kita, amalan harian kita dengan Al-Quran, dengan zikir, tuan-tuan, itu amalan harian. Tapi untuk top up lagi, tuan-tuan, dengan sedekah, dengan zakat, dengan wakaf, dengan infak, tuan-tuan. Ini yang naikkan kita punya kubur kita jadi luah, rumah kita jadi aman di alam sana nanti. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jom kita baca sedikit hadis ini lagi, kita sambung lagi. Dan tuan-tuan, kita kaya macam mana, tuan-tuan, banyak duit lagu mana pun, tuan-tuan, bila kita mati, tuan-tuan, tak bawa apa. Mereka bagi kain putih tu, ya, tuan-tuan. Mereka bagi kain putih, ya, tuan-tuan. Tidak ada lain dah. Cuma dari segi mahal atau murah kain putih itu saja yang membezakan, tuan-tuan. Ada satu kain putih, tuan-tuan, yang mahal, jenama Bulgari, tuan-tuan. Tapi tak ada di Indonesia, tak ada, tuan-tuan. Di luar negara, di Saudi, tuan-tuan, dia ada kain putih itu harga ribu, tuan-tuan. Harga dia ribu, tuan-tuan. Dia nak pakai banyak. Dia bukan sutera, sebab orang lelaki tak boleh pakai sutera, tuan-tuan. Dia bukan sutera, tapi kain tu dikatakan antara kain terbaik di dunia, tuan-tuan. Dijadikan sebagai kain kafan. Jadi membazir lah, tuan-tuan, membazir. Tapi dia kalau dia ada kemampuan, itu antara dia dengan Allah lah, tuan-tuan. Dia ada kemampuan, dia kata dia nak pakai yang cantik. Sebab itulah kalau kita nak kafan jenazah, pastikan kafankan dengan kain yang cantik-cantik. Janganlah kain yang buruk-buruk, kain yang dah bertampal-tampal, tuan-tuan. Jangan. Sebab nanti, tuan-tuan, bila mana ni cerita, tuan-tuan, cerita dalam akhirat lah, tuan-tuan. Cerita alam roh.
Bila mana seseorang tu mati tuan-tuan, masuk je dah dikebumikan tuan-tuan, nanti roh mereka ni akan berjumpa tuan-tuan, akan berjumpa-jumpa, akan mana, oh lama dah tak jumpa. Macam kita hidup, oh lama tak jumpa ni. Dia akan bertanya khabar, saling bertanya khabar. Dan ada kawan-kawan yang terpegang, wah cantiknya kain kau, cantiknya kain, kau beli kat mana ni? Tak tahulah, anak aku bagi, anak aku sediakan, siap dah. Tengok pakai cantik dengan lembutnya, dengan kebiru-biruannya. Tuan-tuan, kain tu pun dibagi cantik tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka akan saling berjumpa. Roh kita ni saling berjumpa tuan-tuan, iaitu kain kafan tadi tuan-tuan. Roh akan saling berjumpa tuan-tuan satu ketika nanti. Jadi sebab itulah pakaikan dengan cantik, warna putih, bersih, yang tidak ada tompok-tompok tuan-tuan. Kalau ada tompok kuning-kuning tu, carilah lain tuan-tuan, cari lain, bagi yang cantik tuan-tuan. Kerana dan kita kafankan pun pakaikan pakaian itu dengan cantik-cantik, dengan kemas-kemas. Jangan buat cincai-cincai tuan-tuan. Jangan buat cincai-cincai, buat kemas-kemas, bagi cantik betul-betul. Kerana depa sana akan jumpa kawan-kawan, macam jumpa kaya lah tuan-tuan, lama tak jumpa tuan-tuan. Jadi bertanya khabar, apa cerita si itu, terutamanya meninggal tu satu kampung pula tuan-tuan. Meninggal satu kampung pula. Tanya apa cerita si orang tu, okey lagi ke? Sihat lagi dia, berapa dah anak dia, dah kahwin semua ke anak dia? Dia bertanya tuan-tuan, bersembang seperti mana kita hidup tuan-tuan, roh kita nanti tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pakaikan dengan elok-elok, pakaikan baik-baik. Jadi tuan-tuan, kalau dia ada harta lebih, dia kata dia nak pakai yang mahal, itu hak dia lah tuan-tuan, itu hak dia lah. Tapi bagi kita tuan-tuan, yang mahal tu, yang cantik, lebih baik bagi orang hidup, ada manfaat dia. Sebab orang mati, kain tu akan jadi hancur, jadi makanan ulat dan cacing saja tuan-tuan. Lebih baik bagi untuk orang hidup lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaya lagu mana pun tak bawa masuk semua. Rumah tak bawa masuk kubur, kereta tak masuk kubur, duit tak masuk kubur. Bungkus pun bukan bungkus dengan kain-kain ni tuan, kain kafan je tuan-tuan. Bungkus pun dengan hanya kain kafan saja tuan-tuan. Adalah 2 helai atau 3 helai, biasa kita bungkus 3 helai tuan-tuan. Dengan kain kafan tu sajalah, itulah pakaian akhir kita tuan-tuan. Dan mainlah kereta mewah pun tuan-tuan, tak boleh masuk dalam sana tuan. Bolehlah naik waktu hidup, waktu mati tetap naik kenderaan jenazah juga tuan-tuan, naik van jenazah juga. Pernah dengar tuan-tuan, dia mati, dia naik dihantar dengan kereta dia sendiri. Tak tuan-tuan, biasanya kenderaan jenazah juga yang bawa, van jenazah juga yang bawa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, inilah kehidupan kita tuan-tuan. Kehidupan kita di dunia ni untuk akhirat. Ya, hidup di dunia kena ada kerja, kena cari untuk kita menentukan di alam akhirat. Bila hidup di dunia pun kita dah malas nak mampuih dah tuan-tuan. Paling mudah tuan-tuan, malas nak mampuih, tidak ada tanggungjawab. Contoh seorang suami, dia tak ada tanggungjawab suaminya tuan-tuan, tak ada tuan-tuan. Dengan tak mau kerja, tak mau apa semua tuan-tuan, pelbagai keadaan dia tadi tuan-tuan. Tak tahulah di alam sana lagu mana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, apatah lagi yang wajib pun tak mau buat, sembahyang tak mau, puasa sehari 2 hari je, lepas tu tak mau puasa dah, lepas tu tak pernah ganti pun. Mereka anggap mungkin hidup mereka ni hanya nak tahu muka dunia saja tuan-tuan. Ada orang jenis lagu ni tuan-tuan. Yang jenis lagu ni tuan-tuan, dia hidup tuan-tuan, sembahyang tak mau, puasa tak mau, puasa sehari 2 je. Masuk bulan Ramadan sehari 2, bulan Ramadan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, oh dah aku dah biasa macam ni. Jangan siapa-siapa tolong ubah aku. Oh, sombongnya tuan-tuan. Biar Allah tarik nyawa dia, waktu tu dia tahu. Sombong kadang-kadang orang begini tuan-tuan. Sangat sombong. Amal ibadah dah tak mau buat. Sombong pula tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada tuan-tuan saya jumpa dah. Oh, lagu ni. Ustaz tak payah nasihat saya, kubur masing-masing. Ustaz tak payah nasihat saya, kubur masing-masing. Saya tahu apa saya buat. Saya ada amalan-amalan saya yang saya buat. Oh, sombong tuan-tuan, sombong. Tapi bila di segi penceritaannya, sembahyang tak mau. Mula-mula adalah bila tengok orang buat sembahyang, adalah sembahyang sat tuan-tuan, sembahyang sat. Lepas tu sembahyang pun tidak. Puasa sehari atau 2 hari pertama Ramadan dia, lepas tu tak mau puasa dah. Oh, memang dia jenis tak tahan atau dia tak tahan, dia tak boleh puasa. Badan elok dia, sihat besar elok dia tuan-tuan. Jadi tak boleh puasa. Alasan dia tak boleh puasa. Alasan tak boleh puasa. Orang ni patut ketuk bagi mampu hawai tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, itu antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ada sebuah syair.
Sebagaimana yang dilukatkan sebuah syair, dia kata mana? Bahagianmu yang dikumpulkan di setiap masa hanyalah 2 kain kafan. Engkau akan dibungkus di dalamnya. Maknanya kita buatlah kerja apa pun atas muka dunia ni, buatlah apa pun, banyaklah harta macam mana pun, luaslah tanah macam mana pun, tempat kita, tetap pakaian kita, akhir pakaian kita ialah kain kafan. Dan destinasi akhir kita selepas berlaku kematian ialah tanah kubur. Itulah rumah kita. Sebelum ni rumah yang besar dan dikubur jasad kita. Tapi kalau kata rumah dia di atas dunia ni besar, dia gunakan rumah tersebut, harta kekayaan dia tersebut di atas muka dunia ini dengan amal jariah dia, tuan-tuan, insya-Allah di dalam kubur nanti, tuan-tuan, di satu alam barzah nanti, tuan-tuan, waktu itu kubur dia lagi luas, waktu itu rumah dia lagi luas daripada rumah yang ada di atas muka dunia ini, tuan-tuan. Kalau dia gunakan elok-elok. Kalau dia guna elok-elok. Tapi kalau dia tak pandai nak manage, tuan-tuan, tak pandai nak gunakan, jahanam. Habis, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahmat Allah sekalian. Abu Hurairah menyatakan bahawa ada seseorang yang pernah datang kepada Nabi SAW seraya berucap, apa yang menyebabkan aku membenci kematian? Abu Hurairah menyatakan, ada seorang pernah datang kepada Nabi SAW serta bertanya, berucap dan bertanya lah, tuan-tuan, apa yang menyebabkan aku membenci kematian? Orang tu kata, si Polan ni kata, pasal apa aku ni tak suka mati? Pasal apa aku ni benci akan kematian? Pasal apa? Lalu, apakah kamu mempunyai harta? Tanya beliau. Orang itu menjawab, ya. Nafkahkanlah hartamu, kerana hati seorang mukmin itu selalu terikat oleh hartanya. Jika harta itu diinfakkan, bererti dia lebih suka untuk mendapatkan kematian itu. Jika harta itu ditangguhkan infaknya, bererti dia lebih suka untuk menangguhkan kematian itu. Nabi SAW nasihatkan kepada dia. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa aku ni, hatiku ni takut akan kematian? Kenapa benci akan kematian? Lalu Rasulullah tanya, tuan-tuan. Rasulullah SAW tanya, adakah kamu punya harta? Dia kata, ya, aku ada harta. Lalu Rasulullah kata, infaklah harta kamu. Infaklah harta kamu. Kerana bila mana kamu infakkan, jika harta itu diinfakkan, bererti dia akan lebih suka ke kematian. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bila dah ada infak, dia akan rasa tenang, akan rasa lega. Dan kenapa? Kerana dah ada point dia nak mati. Kalau dia mati pun ada harta yang dia telah diinfakkan, harta dia yang telah diinfakkan. Mudah-mudahan dengan asbab dia infakkan harta dia tadi, tuan-tuan, Allah permudahkan urusan dia di alam akhirat. Allah permudahkan urusan dia di alam kematian. Allah permudahkan urusan dia di alam barzakh. Bila mana dia dah ada point dia, ada harta yang dia telah bagi, ada amalan yang dia telah buat, tuan-tuan, ada benda baik yang telah dia buat. Jadi satu poin supaya dia tak sabar. Dia tak sabar untuk memetik buah yang dah ranum, tuan-tuan. Dia dah menanam pokok. Buahnya tu, hasilnya tu akan dikutip di alam barzakh, akan dikutip di alam akhirat. Pokok yang kita tanam di atas muka dunia, tuan-tuan. Inilah harta yang kita infak, harta yang kita sedekah, harta yang kita wakaf. Untung tak, tuan-tuan, kalau jadi banyak duit? Untung kan? Untung tak? Tak banyak duit pun ya ada kelebihan yang lain-lain. Kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, boleh buat puasa, boleh semua, tidak ada masalah. Tetapi lebih beruntung orang yang ada harta. Lebih beruntung. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dengan harta tersebut dia boleh infak. Dengan harta tersebut boleh tambahkan lagi amalan dia. Dengan harta tersebut boleh tingkatkan lagi amalan dia dengan satu tahap yang lebih tinggi, tuan-tuan. Mana sentiasa sedekah, infak, sedekah, infak, wakaf, sedekah, infak, wakaf, sedekah, infak, wakaf, tuan-tuan. Hidup dia tu saja. Sebab apa? Sebab dia mungkin ada, Allah bagi rezeki kepada dia harta yang banyak. Jadi dia buat. Dia boleh buat, tuan-tuan. Sebab tu untungnya bagi orang yang dapat kedua-duanya, dia senang dunia, tuan-tuan. Jika dia gunakan harta dunia dia untuk jalan Allah, insya-Allah dia akan senang akhirat. Lebih senang untuk akhirat. Yang lain-lain dosa-dosa lain antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tapi paling tidak dia meninggalkan sesuatu pada ummah. Paling tidak dia meninggalkan suatu benda yang baik kepada masyarakat. Contoh, tinggalkan sekolah, tinggalkan masjid,
tinggalkan surau, tinggalkan kenderaan untuk digunakan, angkut orang pergi mari. Siap ada duit minyak lagi. Dia dah mati pun duit minyak tu masih boleh berjalan. Dia dah mati pun kenderaan lagi masih boleh berjalan, tuan-tuan. Ini yang ada salah seorang guru saya kata apa? Kita berbuat sesuatu ni, buat sesuatu, biarlah sampai kita mati pun benda tu boleh berjalan. Tuan-tuan faham tak? Contoh lah, tuan-tuan. Contoh macam orang berniaga, orang berniaga. Dari segi dunia, kita cerita dunia dulu, tuan-tuan. Dia berniaga. Adakah kita mau bila mana kita mati, perniagaan kita pun turut mati? Semua orang tak mau begitu, tuan-tuan. Orang kalau boleh, tuan-tuan, bila dia berniaga, mula berniaga, dan bila dia mati, owner asal mati, ada orang lain boleh sambung. Dipanggil legacy, tuan-tuan. Ada orang lain boleh sambung. Sama ada anak buah dia ke sambung, sama ada staff dia, ada tim dia ke sambung, ataupun anak dia sendiri sambung, atau pasangan dia sendiri yang sambung, tuan-tuan. Supaya benda tu berterusan, tuan-tuan. Tapi dia kena buat perancangan. Kalau dia nak benda tu secara berterusan, walaupun dia dah mati, bisnes dia tetap berjalan. Contoh yang dari segi akhirat pula, tuan-tuan. Segi akhirat pula, tuan-tuan. Yang mana dia bersedekah. Hidup atas muka dunia, sewaktu dia hidup, dia banyak sedekah. Dia banyak sedekah, bagi infak sana, wakaf sini. Sebab dengan sebab dia berniaga tadi, Allah bagi keuntungan yang banyak kepada dia. Allah beri kemudahan kepada dia. Allah beri kesenangan kepada dia, tuan-tuan. Dan dia tak lupa akan apa yang Allah berikan. Dia kongsi dengan orang lain pula, tuan-tuan. Mungkin banyak yang dia kongsi tadi. Mungkin banyak. Mungkin suku daripada harta dia. Kalau harta dia 1 juta, mungkin 250,000 setiap bulan. 1 juta sebulan, tuan-tuan. Bukan 1 juta setahun. 1 juta sebulan, tuan-tuan. Atau lebih, tuan-tuan. Dia infak. Katakanlah suku daripada harta tadi, dia infak. Dia bersedekah, tuan-tuan. Suku daripada harta dia. Kalau kita ambil lah 1 juta, tuan-tuan. Bermakna 250,000 setiap bulan dia infak. Dia bagi, tuan-tuan. Adakah, tuan-tuan, dia nak yang 250,000 ni berterusan walaupun dia dah mati? Macam mana kaedah dia? Ada kaedah dia. Ada jalan dia, tuan-tuan. Kita kena pastikan yang itu, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab kita mati pun, walaupun kita dah mati, still kita masih lagi boleh bagi kepada orang. Bukan kita bagi, ada orang yang lain yang uruskan pula. Orang lain yang uruskan atas nama kita. Yang 250,000 tadi, tuan-tuan, sentiasa berjalan. Walaupun kita dah mati 10 tahun. Walaupun kita dah mati 20 tahun, 30 tahun. Mungkin bertambah lagi. Tuan-tuan. Sebab amanah yang dia tinggalkan kepada orang yang hidup. Yang dia trainkan sewaktu dia hidup, tuan-tuan. Orang ni sangat amanah. Dia yang bagi pula. Dia yang sambungkan. Untuk si mati tadi, tuan-tuan. Untuk si mati. Dah itu wasiatnya, tuan-tuan. Dan kalau boleh, setiap tahun bertambah. Dia kata, setiap tahun bertambah, tuan-tuan. Jadi itu yang dia nak. Jadi dia dapat jadi jutawan dunia. Dan insya-Allah dia akan jadi juga jutawan akhirat, tuan-tuan. Tak salah kita jadi jutawan dunia, tetapi kita kejarkan untuk menjadi jutawan akhirat, tuan-tuan. Bila mana kita jadi jutawan dunia, jadi jutawan akhirat, nak apa lagi? Tuan-tuan bersedia dah nak mati? Waktu itu kita bersedia dah, tuan-tuan. Kita dah pelengkapkan diri kita cukup-cukup. Dengan amalan kita buat harian, dengan zikir yang kita buat harian, dan dengan sedekah yang kita bagi setiap bulan, tuan-tuan. Kita rasa kalau kita mati pun waktu ni, Allah tarik nyawa kita pun, kita rasa, Alhamdulillah, aku dah bersedia, ya Allah. Aku dah bersedia, kau boleh jemput aku bila-bila masa. Waktu inilah baru kita bersedia. Sekarang kalau tanya siapa-siapa, semua tak bersedia. Kerana apa? Kerana tak ada hak ni tadi. Takut dalam sana tu, kita punya amalan saja, habis. Habis. Bila kita mati, habis. Amalan kita tentu habis dah, tuan-tuan. Tak boleh nak buat ada amalan dalam sana. Tapi yang kita boleh bagi infak, sedekah tadi, tuan-tuan, dia pun akan stop juga bila mana kita mati, tuan-tuan. Kalaulah anak-anak kita boleh uruskan benda yang sama seperti mana kita buat, Alhamdulillah. Tapi kita takut, tuan-tuan, bila kita mati, anak kita akan bergolok berparang, tuan-tuan, untuk rebut harta ayah tadi, tuan-tuan. Dan inilah yang banyak berlaku, tuan-tuan. Yang banyak berlaku inilah yang saya pernah tengok, tuan-tuan. Bila meninggal, walaupun ayah dia ni seorang yang banyak duit, harta kekayaan tu sangat banyak, tuan-tuan. Tapi bila meninggal, anak-anak berebut. Tuan-tuan. Mungkin dari segi sewaktu dia trainkan anak-anak dia tadi, tuan-tuan. Sewaktu dia trainkan anak dia tadi,
Mungkin ada salah dan silap, dia perlu betulkan, tapi tak boleh nak betul dah bila dia berada di alam sana. Jadi tuan-tuan, sebagai ingatan untuk diri saya dan kepada kita semua tuan-tuan, nak buat sesuatu kalau dapat berterusan walaupun kita dah mati tuan-tuan, carilah mana yang kita boleh buat tuan. Carilah mana yang kita boleh buat tuan-tuan, yang kita mampu untuk buat. Amalan tentu wajib dah. Amalan kita untuk kita sendiri tuan-tuan. Tapi yang berkaitan dengan sedekah tadi, yang boleh kita bagi berterusan tuan-tuan, yang kita boleh bagi secara berterusan tuan-tuan. Jadi tak banyak sikit kita bagi tuan-tuan. Mudah-mudahan itulah amalan yang kita nak bawa. Jadi tuan-tuan, perkongsian pada pagi ini lebih tuan-tuan, supaya kita kalau senang dunia, kita jangan lupa untuk kita cari kesenangan di akhirat. Kita kena cipta kesenangan di akhirat. Kesenangan di alam kubur kena cipta. Kita yang cipta, bukan orang lain yang cipta. Kita sendiri yang buat tuan-tuan. Kita sendiri yang cipta benda itu untuk jadikan kubur kita luas, untuk jadikan kubur kita tu wangi, untuk jadikan kubur kita tu nampak nikmat tuan-tuan. Kita yang cipta tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu pada pagi ini tuan-tuan. InsyaAllah besok-besok kita sambung lagi. Jika Allah panjangkan usia kita, jika Allah panjangkan umur kita, mudah-mudahan kita dapat terus melakukan amal ibadah. Jom kita cari pahala, jom kita zikir sama-sama insya-Allah pada wirid pagi pada pagi ini. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا وأصبح ملك لله رب العالمين اللهم أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا وأصبح ملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر اللهم إني أسألك من فجأة الخير وأعوذ بك من فجأة الشر سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ومالكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر شيطان وشركه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آحد بناصياتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلقي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تمينني وأنت تحييني صدق الله العظيم. Jadi cukup sekat itu saja tuan-tuan dan puan. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada malam nanti. Saya buat 2 kali sehari, pagi sekali, malam sekali. Pagi kita cerita bab kematian, malam kita cerita bab perubatan, dan malam ni kita masih lagi cerita bab histeria, tanda-tanda histeria. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Mohon maaf jika terasa bahasa tersalah cakap terlepas kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.